Okay, sorry. Terstuck sekejap. Okay. Okay, untuk yang baru mengenali ATSTI, okay. Simple je dengan ATSTI, kita hanya just baca saja literature, okay. Baca, then kita carilah. Okay, contoh katalah ni adalah, besarkan sikit. Okay, ni adalah definition of the problem limitation of conventional design. Okay, tapi macam bukan framework sangat. Okay, so kita tengok. Yang ni kan, tadi yang kita buat tadi. So, macam mana saya buat? Okay, saya ulang, saya buat balik semula. Okay. Ni saya delete dulu, unlink. Okay, saya delete dulu. Okay, so macam ni saya buat. Saya je highlight je macam ni. Okay, so kita namakan benda ni. Okay, ni adalah dia kata apa ni? Participatory Design Experience. So kita pun coding Participatory Design Experience. Okay, katalah ini adalah contoh teori lah yang kita nak gunakan dalam kita punya theoretical framework. So kita create. Okay, kita create and then katalah kita cari lagi. Okay, daripada artikel lain pula. Ni ada ni pula. Katalah saya nak ambil yang ni pula. Okay, saya nak ambil ni. So saya screenshot. Okay, so ni adalah framework on design process. Okay, ataupun saya nak letak nama ke, katalah dia adalah Smith 2020. Okay, tadi tu saya letak nama juga. Katalah ni edit sikit. Okay, katalah yang ni tadi adalah nama dia siapa? Katalah dia adalah John 2019. Okay, so saya rename. Okay, dekat sini saya ada dua kita kata framework lah. Okay, so saya ambil dua-dua ni. Okay, saya jadikan dia framework baru, theoretical framework on studio learning. Okay. Okay. So daripada sini kita boleh keluarkan jadikan kita nak nampak dia punya output tu. Okay. Ini colorkan sikit lah. Kita colorkan sikit. Okay. Right. So the good thing about HSCI ni, kita boleh connectkan pula. Kita kata yang ni dengan ni dia continued by, katalah. Ataupun kita nak kata dia contradict ke, kita nak kata dia ikutlah apa kan, dia punya macam-macam dia punya ni, dia punya relationship ni antara satu ni dengan ni, yang ni. Kalau lagi banyak macam tadi tu, kata Cik Alias dia kata dia ada banyak sangat. So
kita boleh juga keluarkan banyak-banyak, katalah 2, 3, 4, and then kita debate lah, kita argue, kita buat discussion. Kita kata teori daripada atau framework daripada Latif ni ada bincang pasal circular process ni. Tapi Salazar ni pula dia ada combination of few items dalam satu framework ni dan sebagainya. So bila dah siap, kita export je lah. Export. Okay. And then kita boleh paste dalam Word. Siap. Kita nak tanya. Ya. Yang tu untuk R1 lah kiranya kan. Kalau contoh R1 kita buat untuk R1. Maksudnya kalau kita ada R2, kita buat untuk R2. Lepas tu nanti baru kita conceptual tu baru kita combine semua tadi kan. Betul. Betul? Ya, betul. Okay, senang kan? STI, klik. Macam mana? Okay, ada pertanyaan lagi? Doktor. Doktor, kalau macam kita punya bila kita baca artikel tu kan, dia tak ada diagram. Kita yang kena come up dengan diagram tu. Normally kita akan buat diagram tu dekat dalam Atlas Style tu, baru kita import ke dalam ni doktor. Okey, dalam Atlas TI kita tak boleh buat diagram. Itu yang kita kata kita guna Creately ke atau guna Visio ke. Kita kena guna imagination kita lah daripada perkataan orang tu. So kita buat sendiri. Tapi kita kata adapted from siapa? Kita kena constructkan lah. Kita kena cipta, kita kena create untuk orang tu. Ada juga yang macam dia just tulisan saja dia punya perkataan tu kan, dia tak buat pun dia punya framework tu. Itu pun biasa. Doktor, soalan. Ya. Kalau macam bila kita dah ada theoretical framework tu kan, kita nak draw conceptual framework. So kalau kita nak draw everything, dia macam panjang kan. Boleh tak kalau kita just ambil macam keyword lah daripada theoretical framework tu mewakili the whole diagram kita tu untuk kita letak dalam conceptual framework. So dia jadi macam simplified version. Boleh ke? Maksud dia apa? Abbreviation? Contohnya macam Maslow teori tu kan, dia ada dia punya diagram. Tapi bila kita lukis kat dalam conceptual framework, kita cuma letak satu box, kita tulis untuk RQ. Contohlah untuk RQ1 kita Maslow teori. So kita just tulis dalam box tu Maslow teori je. Kita tak lukis pun the whole diagram yang ada 5 stage tu. Tapi kita tulis Maslow teori, lepas tu kita linkkan dengan kita punya teori-teori yang lain. Boleh ke macam tu? Itu still combined theory. Itu bukan conceptual framework. Macam ni kan saya terangkan, itu kalau kita just letak-letak macam tu, kita panggil combined theory. Masih lagi dalam theoretical framework. Tapi bila conceptual framework, memang kita kena extract, kita kena redesign semula, kita kena jadi, kita punya kan. Itu adalah novelty kita. So memang kena design semula. Okey, doktor saya nak tanya. Doktor nak tanya. Yes. Boleh. Sekarang saya ada teori 1. Teori 1 contohnya how to assess whether to applicable or not to apply the system. And then teori 2 acceptance model. So ada 2 teori. So 2 teori ni saya nak join. So masa join tu saya akan modify sikit. So that become my conceptual model, right? Yes. Okay. Thank you. Betul. Okay, ada lagi soalan? Kita buka dah Q&A. Apa saja yang macam berkaitan dengan theoretical, conceptual dengan analytical yang macam masih lagi tak clear dari dekat mana duduk dia, location dia, ataupun macam mana kita nak keluarkan
keyword ataupun macam mana kita nak keluarkan dia punya shape tu. Macam saya kata tadi lah, saya ulang balik, shape tu sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya, tapi kita just macam design, play around, and then kita kena discuss lah dengan supervisor, discuss dengan peers untuk dapatkan feedback. Itu biasanya lah yang kita buat. Kalau ya. Boleh tak, let's say yalah kita nak publish paper kan, macam Dok kata conceptual paper, some dia punya dia punya journal dia tak ada terima kan, sebab it's not proven method kan. Some of them ada yang terima juga kan Dok? Ada. Kalau let's say katakan saya nak publish kan Dok, nak publish conceptual punya paper, which is saya akan buat semua guna Atlas TI, which is saya guna semua RQ saya dump dia punya theoretical tu, and then after that I come out dengan I punya final conceptual. Is that boleh buat macam tu Dok? Memang macam itulah. Kalau konsep paper, dia akan discuss pasal literature, dia tak ada method. Ingat konsep paper dia tak ada method. Beza dia itu je lah. Jadi kadang-kadang ada setengah jurnal, alamak tak ada method lah, and then tak proven. So nak penetrate untuk jurnal yang bagus tu susah. Tapi saya tak kata mustahil. Ada jurnal yang accept sebab dia nampak macam konsep tu sangat baru dan ada novelty, boleh penetrate. That's why yang package 3 thematic review tu, even thematic review ada method kan, yang mana kita buat filtering, kita buat dia punya inclusion dengan exclusion, tu semua adalah method. So that's why untuk thematic review paper, potential untuk penetrate ke Q1 adalah lagi cerah daripada concept paper. Sebab dia ada method tu. Tu beza dia. That's why package 3 kita ajar method, kita tak ajar concept paper. Concept paper ni macam tak perlu datang kelas lah, you boleh buat je sendiri. Sebab semua daripada kita akan buat conceptual framework. So literature review dan konsep paper tu dah macam semua orang boleh buat lah. Cuma lepas ke tidak itu adalah nasib lah. Nasib. Macam mana kita nak develop question kita punya interview tu based on kita punya framework ni tadi ke, ataupun based on kita punya conceptual framework yang dah kita bina tu? Interview question sama ada tadi kan dengan focus group discussion ke ataupun dengan expert tu, kita develop based on kita punya framework tadi tu ke, ataupun based on conceptual framework yang kita dah buat, kita dah dapat kita punya tu? Interview question adalah berdasarkan kepada RQ. Okey, contoh Contoh, saya pergi balik PowerPoint tadi. Okey, contoh. Okey, contohlah RQ2 ni adalah interview. So, how can we formulate a new design teaching methodology that apply SCL strategy in the design studio that emphasize on the blah blah blah. Okey. So jadi saya akan pecahkan biasanya, teaching methodology apa question interview question dia. Design studio apa interview question dia. Future proof architecture graduate apa interview question dia. So jadi kita akan breakdown, kita pecah-pecahkan lagi. Sebab tu jangan confuse interview question dengan RQ. RQ ni dia lebih nampak secara keseluruhan. Interview question sebab tu kita tak boleh cakap RQ. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia sampai 5-6 dia punya RQ dia. Rupa-rupanya itu adalah survey question ataupun dia punya interview question. Dia tanya contoh dia punya RQ, dia kata how long ataupun
how much experience is the participants punya experience dalam certain field lah. Padahal itu demographic question dalam interview. Dia jadikan RQ. Saya kata ini confuse ni, ini salah ni. Ini dah macam dah interview question ataupun survey question. Okay, so be careful on that lah. RQ ni sepatutnya nampak secara lebih generik. Bila pecah-pecahkan, itu yang kita highlightkan kuning-kuning ni. Itulah sebenarnya dia punya sub dia. Okey. Apa tu? Kalau panjangnya. Tadi doktor tengok satu figure, then doktor kata, oh ini bukan teori. Soalan saya macam mana nak decide which theoretical framework, which not theoretical framework. Kalau yang create figure sendiri dari step tu, saya create di Word, then save, then import kata saya pun boleh. Sekejap, banyak soalan dalam satu soalan ni. Tak apa, tanya je lah, senang. Siapa punya? Saya punya, doktor. Apa soalannya? Sebab tadi ada doktor macam nak create identify theoretical framework doktor tu daripada menggunakan NTTI daripada artikel. Lepas tu doktor tengok ada satu figure tu doktor kata ni bukan teori. Kita tengok yang lain pula ya. Saya macam sebab dia cepat sangat, saya nak tengok lah benda yang bukan teori tu. Oh, sebab ni dia ni definition. Definition. Clearly dia sebut kat situ definition. Definition. Jadi dia bukan framework lah. Sebab tu saya kata bukan. So kita kena ambil lah framework. Kalau macam kes saya ada ambil theoretical framework bila dia kata steps. Dia ada sebut step by step to process this disease. Yang tu boleh jadi theoretical framework, betul lah. Selain pada definition lah. Yang ni dia macam definition dengan problem macam tu je. So kita tak ambil. Sebab tadi cepat sangat dia tak nampak apa benda yang kedua, yang satu lagi tu soalan lain. Saya jawab yang Puan Amy Eliani tanya. Saya kata kalau saya buat figure sendiri daripada apa step contohnya, saya buat dekat Word ataupun kalau saya guna Word je, lepas tu save dekat PDF, kemudian import masuk ke save dalam watch folder, kemudian import masuk NTTI, saya boleh coding lah. Boleh tak, doktor? Boleh juga. Boleh. Itu je. Doktor, saya minta maaf. Credly tu dia boleh masuk direct ke Atlas TI ataupun ya. Saya lupa nak tunjuk Credly. Saya tunjuk Credly. Yap. Okay, contoh Credly so ni Credly. Dia macam dia ada free, lepas tu nanti kena bayar lah, biasalah. Dia pun nak buat bisnes juga. Okey, ni contoh yang saya buat semalam. Saya buat untuk hari ni. Ni kan. Jadi saya boleh adjust lah, nak tambah, nak tukar dia punya shape ke apa ke, nak tukar color ke. Nak tukar dia punya ni wording ke. Contohlah kan. So Credly ni macam-macam lah nak tukar kan. Macam tadi kan, tak nak lah, saya tak nak bulat lah, nak petak, separuh petak ke apa ke, suka hati lah aku nak buat apa kan. So ikutlah kreativiti masing-masing. Dia suka bentuk-bentuk macam ni ke, buatlah. Ke boleh je guna PowerPoint, doktor?
pun boleh, tak ada masalah. Kita just bagi contoh je. PowerPoint pun boleh kan, boleh buat kan. Pada shape design art apa semua. Macam-macam je. Ini contoh je. Ini yang senangnya sebab bila kita nak tarik apa ni? Connector tu. Kenapa doktor tak guna Word je doktor, ataupun doktor tak guna Canva Canva pun boleh, macam-macam. Ni contoh saja, contoh. Saya pun sebenarnya tak guna Credly ni. Saya guna Visio juga sebenarnya. Tapi Visio tu berbayar. Saya bagi yang free. Visio tu doktor. Ha? Tengok dulu. Doktor try lah demo. Visio tak ada dekat laptop ni. Saya dekat PC Office. Mungkin Cik Babe nak buat demo ke? tapi tak jual Visio senang, library dia memang tujuan untuk memang marvelous lah. Kalau tekan engineering tu keluar semua pop. Kalau bidang computer science tu keluar computer science. Dia macam lagi marvelous lah. Tapi untuk bidang-bidang social science, you tak perlulah terlalu that complicated. Dia macam kalau yang engineering, computer science apa semua, maybe dia boleh guna. Tapi kalau kata komputer, bidang-bidang saya pun in fact architecture pun kita tak guna benda tu. So tak diperlukan sangatlah. Okey, bolehkah kita add teori lain dalam conceptual framework kita selepas kita buat data analysis? Sekejap. Bolehkah kita add teori-teori lain dalam conceptual framework kita selepas kita buat data analysis? Bila kita dah data analysis, kita dah tak teori dah. Kita dah lebih kepada apa dapatan daripada kita punya empirical tu. Kita akan masukkan benda-benda yang kita dapat daripada empirical. Kita tak masuk teori baru dah. Okey? Doktor, ada ke nanti kan katakanlah examiner tanya kan, okey macam doktor kan, macam mana doktor guna framework 1, framework 2 ni kan. Dia tanya tak apa basic foundation teori yang digunakan framework 1, framework 2, dia tanya tak doktor? Ada, nanti kita cerita yang theoretical framework tu lah. Maksudnya doktor akan terangkanlah dari framework 1 tadi guna apa teori apa benda. Dalam tu doktor cerita kat dalam apa? Dalam chapter 1 tu lah tadi. Ya, chapter 2. Chapter 2 tu lah. Maksudnya daripada dia dapat framework yang 1 tu dia gunakan teori, katakan dia guna teori apa. Kita terangkan lah kat situ semua tu kan? Ya, yang maksudnya yang ni ke? Sekejap. Yang ni. Yang ni. Dalam word ni katalah ni thesis kita kan? Macam ni. So yang ni katalah dalam 2.2 saya kena cerita pasal studio learning punya teori lah kan. Jadi saya ceritalah ni Latif Al-Hajjah and Hassan 2020 dia cerita pasal ni overview and sorry ni tadi saya reka-reka Smith ni. Nama sebenarnya dia ni lah Latif Al-Hajjah ni. So saya terangkan sikitlah apa proses dia dekat sini. Lepas tu yang ni pula Salazar ni apa pula proses dia? Kena. Maksudnya kalau katakanlah yang cakap framework yang framework yang kiri tu seorang je, tak ada masalah kan tu, kita explain je lah kan. Explain framework tu. Maksudnya tak disokong lah mana-mana. Macam saya buat akhirat kematian ni dia punya journal macam mana tak adalah tak banyak sangat. Jadi tu lah journal tu mungkin ada 1-2 je macam tu. Just saya explain je lah kan explain je. Okay. Cuma maybe bila cerita pasal akhirat kematian tu maybe dia ada kat sini lah mungkin dia ada macam hadis-hadis yang berkaitan. So macam you boleh relate pula dengan hadis-hadis tu ataupun macam tu yang kata tadi macam ada orang kena refer kepada Maslow teori. Dia macam ada founding punya teori tu yang dia kena masukkan walaupun teori tu dah lama. So kena juga masukkan because benda tu adalah
Doktor guna katakanlah framework yang kiri dia apa dia punya siapa ni, dia tak cerita pun dalam tu hierarki Maslow, tapi kita macam ni boleh kaitkan kot dengan hierarki Maslow, so kita boleh lah ambil jenis lain, kita combine dengan ni, macam tu boleh doktor? Boleh sokong, boleh kan? Boleh, yes. Okay. Itu barulah kuat kita punya conceptual framework tu. Maksud dia kita kata tak, kita bukanlah tiba-tiba mimpi, tiba-tiba dapat teori ni. Tak, dia adalah teori yang dah exist. Melainkan macam saya kata tadi, grounded teori. Memang tak ada apa-apa. You macam totally new idea. Tiba-tiba akhir sekali teori kata, oh sebenarnya saya dah duduk dengan manusia dekat ni, sebenarnya manusia primitif tu adalah bukan daripada kita punya susu galuh manusia biasa. Dia adalah manusia spesies lain contoh. So maknanya dia come up dengan new teori lah. Kan? Okey, banyak soalan ni. Okey. Apa ni? For proven associated variable, adakah itu teori atau model yang kita boleh create theoretical framework? Proven associated variable. Maksud dia orang lain dah proven, dah keluar result. Okay, you boleh gunakanlah sebagai you punya theoretical. Doktor. Macam yang dalam LRZ template doktor tu kan doktor kata kena ada at least 3 ke 4 author kan untuk kita gaduh-gaduhkan dalam kita punya tu kan. So kita kena letak 3 hingga 4 theoretical framework ke? Tak. 3 dengan 4 tu adalah scholar, tapi katalah hanya ada 2 scholar saja ada framework. Udah 2 je lah kita highlightkan. Okey, faham. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Z. Salam. Yes. Saya Zurin. Saya nak double confirm dengan doktor lah tentang study saya. Saya bidang veterinary. Jadi saya buat eksperimen tau untuk study saya doktor. Jadi saya menggunakan animals kita ada kumpulan. Jadi saya ni tercari-cari tau, adakah untuk study saya ni eksperimental ni dia ada theoretical framework. Itu saya nak dapat penjelasan doktor lah. Sebab saya macam tak aware tentang teori-teori dalam bidang saya ni. Saya rasa macam tak ada. Ada algoritma ke apa ke? Dalam study saya ni, oleh kerana saya akan buat eksperimen, kita akan study satu bakteria yang hasilkan toksin tau. Jadi end up saya akan come out, one of my objective adalah untuk nak menghasilkan algoritma macam mana cara kita nak diagnose penyakit tu di lapangan. Yes. Itulah dia. So jadi you punya theoretical framework adalah algoritma orang lain. Kan? Oh, algoritma orang lain kan, paper lain, study lain kan doktor. Dia tidak membentuk satu algoritma berbentuk diagram tau. Dia cuma cerita je, deskriptif saja. So untuk saya, adakah saya boleh ambil paper ataupun study researcher lain, saya come up with the diagram saya sendiri dan jadikan dia sebagai theoretical framework saya. Apa pandangan doktor? Contoh untuk yang buat algorithm study, saya ambil contoh. Macam saya kata tadi, kita panggil je theoretical framework, tapi you punya theoretical framework adalah berbentuk algorithm. Macam tu. Saya sekejap. Hopefully kita ada paper yang ada algorithm. Dok, boleh tambah sikit dok? Sila. Just nak share lah. Macam saya algorithm, kita lebih tertarik kepada method instead of theoretical. Once you can find a method, a hybrid ke, method A, method B, mix it, become a new method is your novelty lah. Macam I nak screen, macam tadi I buat screening sampai 3,800 paper. Nak cari method yang mana orang dah pakai, tak pakai. There is a ni lah, especially you cari yang general and then you mix dengan you punya bidang, mana yang tak pakai lagi. Mungkin boleh as on. Itu je. Ada certain subject dia menggunakan, dia nak tengok method. So jadi dia akan cadangkan new method.
Mungkin tadi Puan Zurin tadi dia nak lebih kepada melihat algoritma baru. Jadi untuk nak buat satu formula baru untuk dia punya kajian tu lah yang berkaitan dengan binatang tu kan. Okey, kejap Ya. So saya ambil contoh, saya punya ni ada. Sekejap. Okey, saya try. Okey, yang ni saya tak ambil daripada Mendeley Saya just untuk demo kita hari ni. Sekecil ni. Okey, contohlah Boleh dengar Okey, contoh dalam paper ni kita ada algoritma Okey, contohlah. So jadi sebelum you nak come up dengan algoritma baru, mesti ada algoritma yang existing yang you nak macam jadikan sebagai panduan lah kan. Sama juga macam theoretical framework. So jadi sama juga kat sini. So saya akan kita akan ambil macam ni. So kita akan kata algorithm 1. Okay, so algorithm 1. Katalah ni daripada paper lain. Okay, ni paper lain. Okay. Okay, so kita buka ni. Kita tak panggil lah theoretical framework. Kita panggil algorithm lah. Previous algorithm ke apa kan. So jadi you punya theoretical framework ni dia berbentuk algorithm lah. Besar pula. Okay, so algorithm guna algorithm lah. Sama je. Okay tak? Boleh tak? Okay. Okay, Dr. Zack. Okay, faham. Okay, terima kasih. Jangan pula nanti alamak tak ada framework macam orang lain. Lepas tu dia pun boleh buat framework untuk algorithm tu pula. Dia letakkan kotak, dia letakkan bulat-bulat. Tak boleh lah. Okay? Kalau bidang you memang tak ada kotak-kotak, tak ada bulat-bulat, you memang bukan nak tengok dari segi proses, nak tengok method. You just nak tengok algorithm. So, algorithm lah. Kita tak boleh nak. Dan jangan ikut orang lain pula. Sebab tu cari tak jumpa. Kata tu tak adalah bidang saya ni memang tak ada bentuk-bentuk
framework macam orang bidang yang tipikal kan. So buat macam mana? Kita buat algorithm lah, buat cara kita. Okay. Alright, ada apa soalan? Kita dah Doktor. Ya. Boleh Cik Ales? Boleh? Doktor, sometimes bila macam saya buat kualitatif, right? Bila saya present dekat ada beberapa pihak ni, they always trying to beat us dengan cakap why you choose that theory, why not this theory, why not that theory, why not are you consider other theory, sebab dia kata interpretive ni dia tak semestinya statik pada satu teori. Is it means that we have to read all the theory? That's kadang-kadang pun mengganggu juga sebenarnya. Okay, dia kalau macam tu sebenarnya dia nak bagi suggestion. Macam have you look into that theory tak? Have you look into that theory? Sebab apa macam ni tahu? Sebenarnya dia nak satu lagi, dia nak test. Sebab sepatutnya you yang jadi pakar dalam bidang ni. Macam mana you boleh mislook this theory? Macam itulah in other way. Macam kadang-kadang saya pun selalu juga bagi soalan-soalan macam tu dekat bila time defense ataupun apa, saya kata macam sepatutnya you buat topik ni you kena lagi expert. Kalau saya yang lagi tahu macam mana kan, maknanya ada something missing lah, you tak baca habis lah cerita je. Tapi kita boleh juga macam kata kita tak boleh exhaustive, macam tak boleh lah semua benda kita nak kena tahu kan. Macam tak habis juga PhD. So it's not, kita kata tak realistic juga. What you can do adalah you boleh cakap macam ni. Okay, I might mislook that theory, tapi teori yang saya dah buat ni adalah yang paling latest. So paling latest dan paling maknanya paling recent lah. Dan paling sesuai dengan apa yang what I'm going to do at the moment. Macam tu. Mungkin teori yang dia suggest adalah teori yang terlalu lama. Okay, teori yang memang zaman dia pun dah guna. Okay, so be polite lah. Be polite maksud dia kata okay, maybe that's a good theory, tapi there's a much more recent theory yang actually you dah discover, yang you rasa lagi appropriate. That's why how you want to make it appropriate untuk you punya study, itu yang kita punya conceptual dengan analytical tu. Dia bila dia dah jadi analytical, main dia dah macam anchor tau. Sebab you dah tahu dia punya teori dan you punya method. You punya macam dah anchor. Kalau you buat teori ni, maybe method dia akan berbeza pula. Macam tu. So actually the way you justify lah sebenarnya. Sebab kalau macam kata 3 orang, 3 macam masing-masing teori yang lain, pasti macam alamak, takkan semua benda kita nak tahu kan. So macam agak tak realistik lah juga sebenarnya. So actually depends on how you convince lah. Sebenarnya kan during defense kita bukan, there's no right or wrong tau. Tapi the way you present your work, the way you defend your work. So dia tak boleh kata macam this is wrong. Itu masalah dia lah. Itu dia memang bermasalah lah. So dia tak boleh cakap macam tu. Macam culture kita di Dutch pun dulu masa saya Belanda, dia tak pernah kata is wrong. Tapi dia kata if you look into this perspective, how would you respond? Macam tu tau, dia akan bagi perspektif. Kita pun macam alamak tak cover lah benda tu. Tapi kita diplomatically how we answer tu, kita kata I will look into that in future. After my PhD, I will definitely look into that, and then I will make sure that will be my future direction. For example, so you kena this skill you kena develop tau. You jangan defensive, jangan macam oh I don't think that's interesting, or I don't think that study is relevant. Jangan macam tu. So you kata macam
diplomasi tu penting lah kan. Macam mana you nak menjawab dan macam mana nak menepis semua tu, itu adalah skill-skill. Mungkin satu hari nanti saya buka kelas untuk how to prepare for defense pula. There's a skill yang macam masa saya present tu, because saya punya kan, kalau siapa yang tahu itu, examiner hanya diberi sejam saja untuk soal jawab. Saya ada 8 panel. So end up hanya 3 orang saja sempat soal, because saya adalah skill yang saya buat yang macam saya mendelaykan, sort of mendelaykan sampai 3 orang, 5 orang lagi macam alamak tak sempat. No, because dekat sana dia sejam je pump, dia terus macam pemegang cokma tu, dia terus ketuk di lantai, hora tu semua bangun. Okay, dah habis, dia tak boleh soal dah enough. So the way you present jugalah macam tu. Itu adalah skill yang macam kena develop lah. Boleh tanya ke doktor? Ya, sila. Skill menepis. Fauzi, saya tertarik dengan soalan daripada Puan Farhana tadi. Dia tanya tentang boleh ke kita add teori-teori yang mungkin baharu selepas kita buat data analysis. Sebab dia ada beberapa school of thought kan dalam qualitative study, di mana sebagai contoh macam saya punya supervisor pun dia memang berpegang dengan contohnya macam Joya method ni, di mana kita ada satu preskriptif ataupun satu, contohnya macam tadi kita dah buat theoretical framework 1, 2 dan akhirnya kita ada satu conceptual framework. Kita bawa carry pergi ke lapangan dan kita dapat beberapa dapatan daripada responden. Ia mungkin bukan satu teori baru, kita punya dapatan itu, tetapi mungkin katalah tadi teori 1 A, lepas tu ada anak-anak dia A1, A2, A3, lepas tu teori 2 B1, B2, B3, kita kahwinkan dia kan dalam conceptual framework, jadi A plus B. Jadi tetapi apabila kita ke lapangan, A plus B itu dia bukan jadi A1, B2 semua tahu, dia jadi mungkin AB 4, 5, 6 yang baru. Kebetulan doktor ada teori lain yang touch on that. Mungkin tak separuh, tak penuh, tapi specifically dalam konteks ni sama ada kita kata bahawa sebab kita nak novelty kan, kita tak naklah orang kita, dapatan kita tu dah ada pernah orang jumpa, dah pernah orang dah jadi teori lain orang sebelum kita. Jadi dalam konteks ni sama adakah kita perlu berpegang kepada conceptual framework awal tu doktor, dan kita tak kata bahawa dapatan kita itu pernah ditemui oleh pengkaji lain ataupun teori lain. Okey. Itu simple je. Okey, soalan tu dalam kita punya result and finding, kita tak boleh cerita kita ni ada teori lain sama ke apa. Kita just present saja dapatan kita. Faham? Okey, tetapi untuk chapter 5 atau chapter 6 untuk recommendation, kita boleh kata kita punya dapatan ni ada correspond kepada teori yang dah sedia ada dekat bidang ni sekian-sekian. Kita boleh kata dia kalau kuantitatif dia correlate, kalau kualitatif correspond. The word yang you use is very important tau. You tak boleh guna correlate untuk kualitatif. Correlation, kita tak buat correlation. Kita correspond. Macam tu The wording yang you use pun is very important juga. Macam adalah few words lagi. Boleh kita boleh kata ni bersesuaian dengan teori on certain ni gini. Tapi dalam final chapter lah, dalam conclusion dan juga future recommendation macam tu. Maksudnya doktor dalam kuali ni tak perlulah supported kan. Katakanlah tadi kan kita finding kita dapat macam ni, ini disupport oleh finding by siapa, tak perlulah kan, tak semestinya kena support macam tu. Tak semestinya, yes, tak semestinya. Lepas tu doktor, satu lagi saya nak tanya doktor. Tak apa. Satu soalan lagi. Macam research question doktor yang pertama, what are the current innovation tu in social centered learning tu
kan doktor nak kaji berkenaan dengan student centered learning dalam architecture kan. Jadi current innovation tu doktor explore dalam macam-macam bidang ataupun doktor fokus ke architecture. Sebab macam saya kan, saya punya hayat kematian, dia tak ada lagi jurnal yang macam cerita berkenaan dengan model ataupun framework yang sedia macam ni, yang ada lah, memang tak ada. Jadi saya kena cari framework ataupun model daripada lain, macam micro takaful punya sistem ataupun micro insurance punya sistem untuk diadaptkan kepada higher debt fund tu. Jadi kalau macam doktor ni, doktor tengok student centered learning ni dalam perspektif architecture ataupun lain-lain bidang, and then adapt ke dalam architecture punya bidang. Okay, alright. So yang ni, what are the current innovation in SCL? Ini adalah, okay, good question. Ini adalah kajian saya, okay. Tapi untuk literature review, saya kena cari sebenarnya SCL in general. Sebab kalau orang dah buat dalam bidang saya, maksud dia dah tak novelty lah. Maksud dia kan, sebab orang dah banyak buat. So in fact, kalau saya letak SCL, kalau siapa boleh access Scopus at the moment, SCL dengan architecture pedagogy, kalau dia letak sekali SCL and architecture pedagogy, dia tengok paper siapa yang keluar. Tiga-tiga paper tu paper saya. Tak ada. Dalam Scopus dalam Scopus tak ada. So saya antara yang terawal lah. Maksudnya yang ramai orang dah buat. Cuma dia macam ni tau. Dia tak boleh kata macam tapi ramai orang dah buat. Ramai orang dah buat memang. Tapi orang tu publish ke tak? Dia tak publish, maksudnya dia tak ada surat beranak. Dia sebab tu you buat apa-apa innovation pun you kena publish. Okay, itu yang baru you ada surat beranak, you adalah scholar now. That's why saya kata the first attempt ni buatlah review paper dulu. Okay, at least dapat review paper masuk dalam you ada data dalam Scopus ke WOS, maksudnya you dah mendaftarkan diri you sebagai scholar. You buatlah innovation macam mana pun, menang gold award, ping, sampai pergi ke international punya apa, tapi tak ada publish, you tak boleh claim pun you adalah the first yang buat benda tu. Okay, remember this So, saya boleh claim sebab bila saya letak benda ni dalam Scopus, tak ada, tak keluar pun paper ni. Of course lah, dalam Google Scholar maybe ada, because Google Scholar dia paper bagus pun ada, paper tak bagus pun ada. Okay, so jadi tapi saya kalau masuk dekat Scopus memang tak ada. You boleh check, memang tak ada lah. Okay, so jadi kalau untuk kita punya thesis, kita patah balik ke belakang sikit. Maksud dia kalau saya cari betul-betul SCL in architecture pedagogy, memang tak ada. Jadi saya cari SCL saja. Banyaklah paper-paper. So kita nak tengok innovation dalam bidang-bidang lain. Setakat mana dia dah buat. Macam tu. So sama jugalah. So macam you punya, you kena tengok bidang lain juga. Doktor, kiranya doktor kan kalau atas tu lagi untuk yang today the design studio is adopting conventional pedagogy tu, doktor kod doktor sendiri kan. Maksudnya kita sebenarnya kalau isu yang tak ada lagi orang explore, kita cari isu tu, kita buat paper and then kita sambung study tu, boleh lah doktor. Kita kod kita punya based on apa macam ni, problem statement tu kita yang dapat, kita explore, kita publish journal. Daripada isu tu tadi kita buat study and then kita kod lagi kita punya based on kita punya isu finding issue tadi tu. Boleh lah. Nanti extend. Yes. Boleh. Saya tunjuk contoh Student centered learning lah. Doktor, kalau kes macam kita kod paper kita sendiri tu, kita tak bias kan doktor? Dia macam ni, dia ada school of thought lah. Dia macam kalau you memang tak jumpa paper yang sama, paper yang lain, tapi memang itu yang you nak buat, you terpaksa lah cite diri sendiri. Bukanlah sesuka hati je macam letak je lah 5 paper aku ni walaupun tak relevan, letak je lah. So jadi kalau kata reviewer pun dia akan tengok lah
kenapa you cite paper you yang ni? Dia macam tak kena dengan apa yang you punya paper sekarang ni. So tak relevan. Jadi dia ada pro and cons jugalah. Doktor, mungkin saya boleh tambah sikit. Apa ni, biasanya kita bila kita buat analytic review tu, kita akan tentukan kita punya keyword, kita punya didaktif punya word tu. Daripada situ kita akan nampak beberapa lah macam doktor buat sekarang ni. Tajuk-tajuk berkaitan. Contoh untuk jawab untuk Puan Nur tadi tu, memang tak ada dalam dari highlight tu dari sudut Islamnya, tetapi mungkinan ada berkaitan yang konvensional dulu kan, bincang on the conventional, dia punya tajuk-tajuk yang berkaitan dan teori yang pernah dibincangkan oleh konvensional, and then baru you masuk you punya setakat ni yang dibincangkan macam mana. Mungkin hanya bincang setakat basic saja, tak ada pergi ke dalam. Kita jarang cakap tidak, nanti kita kena tembak balik daripada evaluator. Kita lebih cakap tak sepenuhnya dibincangkan dalam topik tersebut. Jadi baru you buka pada RQ pertama. Apakah sebenarnya apakah kriteria yang nak katakan highlight kematian punya transaction ni kan, contohnya. Itu kat situ yang doktor buat macam tadi tu. What is the dia punya RQ pertama tadi tu. Soalan macam itulah. Maksudnya itu yang bila saya cakap tadi, mungkin tak ada dekat bidang kita, tetapi bidang orang lain tu ada, cuma kita boleh kaitkan saja dengan bidang kita tu. Itu cara kita buat lah. Sebab saya tahu khairat ni, kalau kita bincang pasal Islamic punya field, kita akan bincang konvensional dulu. Kan? Bincang konvensional, tentang apa orang konvensional cakap, apa yang dia orang buat, lepas tu baru kita bincang kita punya. Itulah novelty kita. That's why dalam kualitatif orang kata tak boleh guna kataan what. Boleh. Sebab apa? Kita explore. Kita explore apa bendakah kriteria yang sebenarnya nak kata dalam bidang kita tu. Itu yang doktor go to this what are the characteristic, what are the component or dimension relates to that particular field yang you kaji. Mungkin boleh bantu kot sikit. Contoh kan, saya letak keyword ni ada 23. Yang lain ni semua pun macam bukan seperti yang kita nak. Yang ni tiba-tiba bidang computer science. Tu belum kita filter lagi. So memang keluar paper kita. Nak buat macam mana kan? Keluar paper kita. So paksalah. Memang kita akan cite lah. Actually kita kena masukkan jugalah yang kita punya paper. So macam tu. Okay? Alright. So basically saya harap session hari ni kita dapat sedikit macam pencerahan lah. Saya rasa mungkin sebab most of you dah tahu, cuma macam nak dapat macam teknik-teknik yang lebih memudahkan untuk membina kerangka teori dan konsep. Dan saya harap perbincangan kita ni tak tahulah makin confused ke makin clear the air ke. Okay. But of course ini adalah short workshop. Okay. Saya cadangkan ada sebahagian tu yang macam memang kita cover dekat combo 1. Bukan combo 1. Package 1 dengan package 2 ni actually kita combinekan during COVID ni. Kalau tak COVID, biasanya kita asingkan combo package 1 2 hari, package 2 2 hari. Tapi oleh kerana COVID tak boleh nak berjumpa guna online, jadi saya gabungkan package 1 dengan 2. Package 1 adalah research proposal. Kita godak balik tau, you punya RQ, you punya objektif, punya semua sekali. Sampai Cik Balbir tu boleh buatlah siap dia punya presentation tu. Saya macam okey, setengah orang macam 2 bulan juga nak buat ni. Okey, tapi tak apa, nanti masuk baru dia tahu betul ke macam mana dia punya on the content itself. Sebab saya tak touch on the content. Okey, saya tengok secara overall saja. Cik Alias tak apa, kita tunggu dia nanti masuk EPM, kita tengok dia jumpa supervisor macam mana tu kan. Okey, sebab tu saya tak nak komen on the content. Okey. So yang package 2 adalah literature review. Okey, package 1 tadi kita ada research flow. Package 2 kita ada LRZ template. So
Dua-dua tu kita akan gunakanlah untuk package combo. Kalau siapa minat masuklah 30 sampai 1 Februari. Kita buat 3 hari, Sabtu, Ahad, Isnin. Okey. Patutnya nak buat package 3 tapi package combo ni dapat permintaan yang sangat menggalakkan. Jadi saya kena tengok poll punya kita punya undian. Sebab yang package yang combo ni kita baru buat last month Last month. Last month ke this month? Early this month. Ini dah bulan 1. So last month lah. Last month doktor. Ni early, dah 5 month nak start bulan 1. 5 month baru start bulan 1. Okay, so patutnya bulan package 3 ni untuk thematic review paper. Tapi oleh kerana permintaan yang terlalu tinggi untuk package combo, so kita buat lagi sekali. Mungkin. Tak mana dah tahu tiba-tiba hari ni naik pula undian untuk package 3. So kita pergi pula package 3 pula. Tengok mana satu undian yang dapat paling tinggi. Kita akan tutup pada 10 hari bulan. 10 hari bulan 1 ni kita tutup undian. Dan kita tengok undian mana paling tinggi. Okay. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya rasanya cukuplah untuk setakat ni. Kalau nak tahu detail pasal kalau nak coaching ke apa ke, tu PM tepi lah nak kerja sembahyang Jumaat. Okay. Semoga kita dapat manfaat pada hari ini. Sebarang kekurangan saya minta maaf. Yang tadi tu video saya akan upload ke YouTube. Tadi nota-nota tadi, okay, boleh circulate di kalangan partisipan kita. InsyaAllah semoga dapatlah manfaat. Terima kasih banyak kepada anda. 1 hari bulan 1 patutnya bercuti tapi kena juga mendengar celoteh saya ni walaupun separuh hari. Diorang ni semua ni 3 hari tau dengan celoteh saya tau, kalau combo tu. Okey, terima kasih semua. Okey, jumpa lagi kita insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor Zack. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Doktor nak daftar tu kat kita buat undian dulu sampai 10 hari bulan. Lepas tu nanti kita buka link lah untuk registration. Okay? Undian tu kat mana? Undian dekat ni, Telegram. Ke ada yang tak join Telegram kita? Telegram Atlas TI tu kan? Ya. Tak jumpa Kita boleh upkan poll tu sekali lagi tak? Sebab rasa macam naik dah banyak sangat dah. Okey. Ya. Nampak? Dia pun pin kan ke? Pin doktor. Pin doktor. Okey, saya pin. Sekali lagi. Ada orang yang buang pin ni. Oh. Okey, so far combo package 38 undian, package 3 33. Oh, dekat ni. 5 orang je beza. Package 3 berapa hari bulan doktor? Tak, dia sama ada package 3 atau package 1 pada 31. Oh, salah satu. Ya. Oh, macam mana saya nak letak 2 tempat? Pengsan saya. Saya nak package combo please. I'm stuck somewhere. Stuck kenapa tak boleh pin? I'm lost in the jungle. Dah pin dah doktor? Dah pin kan? Dah. Okey. Yep. Sila undi ya. Doktor, package combo tu lagi sekali apa tadi doktor? Package combo combine apa dengan apa? Untuk research proposal dan juga literature review. Oh, itu package combo Package combo. Doktor, yang package combo tu kalau dah PD tu dah boleh join lagi kan? Sebab dia yang package 1 research proposal tu bukan hanya untuk research proposal, untuk Viva juga, untuk submit grant juga. Yes. Boleh pakai semua. Baik. Rasa macam cacar merba je ni. Boleh. Okay. Terima kasih doktor. Okay. Terima kasih doktor. Bye. Sama. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih doktor.
Kita kalau ada further nak tanya pasal teori ni nanti boleh message doktor ke? Okey, message dalam grup. InsyaAllah kita minta rakan-rakan bantu dulu. Kalau kerik-kerik beberapa hari nanti saya respon. Okey. Saya bagi student centered learning. Saya kan nak buat student centered learning. Jadi saya nak student yang bantu student dulu. Pedagogy kita panggil. Pedagogy. Pedagogy. Ayo, pedagogy. Pedagogy bukan studiologi lah. Studiologi. Tak, pedagogy dengan cybergogy orang dah buat. So bila kita combine-kan pedagogy dengan cybergogy itu jadi studiogogy. Okey, jumpa. Okey, terima kasih.